Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. So, akhirnya YB Rafizi Ramli menjawab segala persoalan ya di dalam kenyataan media beliau yang baru saja keluar tadi. Antaranya pemilihan parti, cuti, dan sebagainya. Jadi, disebabkan tiada kenyataan secara video, saya ingin membacakan kenyataan ini untuk kita semua. Pemilihan Parti Keadilan Rakyat 2025 yang kini memasuki fasa akhir adalah kali pertama parti memilih sebagai parti kerajaan persekutuan. Jadi kata Rafizi, sudah tentu persaingan sengit berlaku di setiap peringkat. Pemilihan peringkat cabang Pemilihan peringkat cabang telah mengundang beberapa fenomena baru, termasuklah apabila hanya calon ketua cabang menang, tetapi keseluruhan jawatan kuasa dan sayap dimenangi oleh pesaing. Saya juga dimaklumkan jumlah bantahan melebihi 190 di seluruh negara. Datuk Seri Rafizi berkata, cuti dari tugas rasmi. Perkara-perkara ini membayangkan bahawa isu berbangkit semasa pemilihan sewajarnya diuruskan dengan baik untuk menjaga keharmonian parti di setiap peringkat. Tidak kira pihak mana yang membuat bantahan. Menyadari bahawa aduan-aduan dan isu yang timbul perlu diuruskan dengan harmoni. Sebagai timbalan Presiden, saya membuat keputusan untuk memberi tumpuan menguruskan perkara ini sepenuh masa, termasuk berjumpa dan mendengar sendiri isu yang dibangkitkan oleh berbagai calon yang bertanding tanpa mengira kumpulan. Masa yang diperlukan adalah panjang. Jadi sewajarnya kerja-kerja mengurus parti yang memerlukan masa khusus seperti ini tidak dicampur adukan dengan tugas dan masa sebagai seorang menteri. Bagi saya, mengasingkan tanggungjawab sebagai seorang pemimpin parti politik dan dari tugasan rasmi seorang menteri adalah budaya politik baru yang wajar kita semai. Oleh itu, saya telah membuat permohonan kepada yang amat berhormat Perdana Menteri untuk bercuti dari tugas rasmi dan memberi tumpuan meredahkan keadaan di peringkat akar umbi. Isu berbangkit berhubung pemilihan. Sepanjang tempoh saya bercuti 29 April ke 5 Mei, iaitu 4 hari. Datuk Seri Rafizi bercuti selama 4 hari, sahabat-sahabat semua. Tapi ramai yang membuat andaian kononnya cuti 1 bulan lah, cuti lama lah, terutamanya ahli-ahli parlimen daripada Pembangkang, Machang, ahli parlimen Pasir Mas, Bacok, dan mereka-mereka yang lain membuat fitnah di dalam Dewan Rakyat tanpa sahih dan sah. Mereka mengatakan Rafizi bercuti selama 30 hari sebulan, sedangkan Datuk Seri Rafizi hanya bercuti selama 4 hari. Jadi itu menjawab segala fitnah, hasutan, persepsi yang dibuat oleh Pembangkang. Saya telah mengadakan pelbagai pertemuan dan membawa isu-isu berbangkit mengenai pemilihan kepada Majlis Pimpinan Pusat, kata Rafizi. MPP bertarikh 29 April 2025 bersetuju supaya audit
satu audit bebas dijalankan untuk memastikan sistem pemilihan digital bebas dari campur tangan yang mempengaruhi keputusan akhir di peringkat cabang. Laporan juru audit bebas ini dibentang dalam MPP bertarikh 4 Mei 2025 seperti yang dilampir dalam lampiran E. Jadi berdasarkan laporan ini, MPP menerima gesaan Presiden supaya keputusan di peringkat cabang disahkan walaupun ada aduan-aduan berbangkit agar parti boleh bergerak ke hadapan dan pemilihan peringkat pusat dapat diteruskan. Semasa audit bebas itu berjalan seperti mana persetujuan MPP bertarikh 29 April, calon-calon yang membuat aduan boleh melantik wakil teknikal mereka untuk turut serta sebagai pemerhati semasa proses audit. Jadi saya telah sertakan wakil teknikal yang dilantik calon mengenai keseluruhan proses audit di lampiran B. Atas prinsip ketelusan kepada semua anggota parti, saya percaya kedua-dua pandangan daripada laporan ini boleh memberi konteks keseluruhan kepada berbagai isu yang timbul. Walau apapun kesimpulan yang dibuat, saya menyeru supaya anggota-anggota parti menerima saranan untuk merapatkan saf dan memberi tumpuan mengukuhkan parti, kata Rafizi lagi. Sistem pemilihan pusat pun begitu memandangkan sistem yang sama akan digunakan untuk pemilihan pimpinan pusat. Saya menggesah supaya Jawatan Kuasa Pemilihan Pusat bertindak segera memastikan kelemahan-kelemahan sistem yang dibangkitkan di kedua-dua laporan diperbaiki secepat yang mungkin. Ini termasuklah perkara berikut: mengesahkan jumlah OTP yang dikeluarkan berbanding dengan jumlah EKYC, undi di pelayan S3 dan undi akhir yang direkodkan di blockchain untuk mengenal pasti berapa banyak undi yang tercicir akibat kelemahan sistem. Kedua, melindungi versi kod asal source code yang dimuat naik di pelayan awan cloud server, memastikan versi yang betul sama digunakan sepanjang proses pemilihan, menyemak keseluruhan kod asal bagi setiap versi yang dimuat naik untuk memastikan tidak ada kod berbeza yang memproses pengundian. Ketiga, melindungi dan mengawal muat naik kod asal dengan menyemak log muat naik sebelum, semasa, selepas proses pengundian bagi memastikan integriti sistem terjamin. GPP bertanggungjawab memastikan proses pemilihan pusat termasuk keabsahan dan kemampuan teknikal sistem berjalan dengan lancar untuk mengelakkan kontroversi berpanjangan selepas pemilihan pusat selesai. Strategi PRU 16 dan perletakan jawatan Kabinet. Rafizi mau letak jawatan. Sepanjang saya bercuti, saya juga mengadakan pertemuan empat mata dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Perbincangan dengan Datuk Seri Anwar 2 kali dan sekali dengan Datuk Seri Saifuddin, kata Rafizi. Dalam pertemuan dengan Datuk Seri Anwar, saya mengutarakan pandangan bahawa kempen strategi ke arah pilihan raya umum ke-16 perlu diperkemaskan mengambil kira keadaan semasa rakyat.
Jadi saya menyatakan bahwa saya bersedia untuk tidak bertanding timbalan presiden dan tidak menyertai kabinet untuk memberi tumpuan kepada kempen akar umbi. Kebimbangan saya banyak berkisar kepada keadaan semasa yang mana kempen kerajaan dilihat terlalu bertahan, defensif dan tidak menyerang, ofensif. Seperti rentak keadilan semasa menjadi pembangkang. Rafizi berkata, ini kekuatan saya sebagai seorang ahli politik dan wajar disesuaikan dengan keperluan kempen di masa berbaki 2 tahun sebelum PRU 16. Kedudukan saya sebagai seorang menteri menyebabkan saya terikat dengan konsensus pentadbiran kerajaan dan menyukarkan saya bersuara dengan lebih bebas seperti sebelum ini. Jadi ia menyumbang sedikit sebanyak kepada keadaan kempen keadilan yang dilihat tidak agresif. Jadi saya menyuarakan perkara yang sama kepada Datuk Seri Saifuddin dan menyatakan kesediaan saya untuk memberi laluan agar saya boleh kembali berkempen secara bebas dan agresif ke arah PRU 16 tanpa perlu terikat kepada peraturan kabinet dan kerajaan. Kedua-dua mereka memberi pandangan bahwa ada keperluan untuk saya kekal bertanding timbalan presiden dan tetap menjadi sebahagian dari kabinet. Jadi saya nyatakan bahwa saya akan mengambil kira semua pandangan dalam membuat keputusan akhir. Datuk Seri Anwar setuju supaya Datuk Seri Rafizi kekal bertanding timbalan presiden, jawatan timbalan, dan kekal sebahagian daripada kabinet. Itu antara sokongan yang diberikan oleh Saifuddin dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walau bagaimanapun keputusan akhir itu adalah di tangan Datuk Seri Rafizi Ramli. Dia akan mendapat segala input ya sebelum membuat keputusan. Penyertaan pemilihan pusat 2025. Saya berterima kasih kepada semua aktivis dan pimpinan keadilan, kata Rafizi lagi, di semua peringkat yang telah memberi berbagai pandangan dalam tempoh seminggu yang lepas. Kita perlu menerima hakikat bahwa beberapa kontroversi yang timbul akibat pemilihan kali ini, sama ada kecil atau besar, sedang diperhatikan rakyat. Sebab itu, saya berpendapat apapun isu berbangkit, baik mengenai sistem, aduan atau perkara-perkara lain perlu ditangani secara berhemah karena tingkah laku kita sepanjang proses ini dinilai oleh rakyat. Saya juga bersyukur pengalaman 26 tahun dalam parti mendidik saya bahwa sesuatu jawatan itu adalah amanah yang berat, apatah lagi jawatan sebagai menteri. Maka keputusan-keputusan kita mestilah dipandu oleh kebertanggungjawaban, bukannya berkait dengan pangkat dan kedudukan. Saya menerima baik berita bahwa Datuk Seri Saifuddin dan Saudari Nurul Izzah menunjuk minat untuk bertanding timbalan presiden parti. Dari awal lagi, saya menyatakan bahwa hak untuk bertanding itu adalah hak masing-masing dan wajar kita raihkan dalam semangat demokrasi. Oleh itu, saya mengalung-alungkan pertandingan bagi jawatan timbalan presiden keadilan dalam pemilihan kali ini dan akan turut serta calon-calon lain menggunakan pentas pemilihan kali ini untuk memperkuatkan parti. Ini keputusan yang menang-menang bagi saya. Apapun pilihan yang diambil perwakilan parti, ia membuka ruang kepada saya untuk menawarkan sumbangan menguatkan parti menghadapi PRU 16. Jika saya dipilih, saya boleh terus mainkan peranan dalam kepimpinan parti sebagai timbalan presiden dan dalam kerajaan melalui saluran kerajaan. Jika saya tidak dipilih, saya boleh kembali sebagai seorang pemimpin akar umbi yang lincah berkempen di bawah
kata YB Rafizi Ramli, kenyataan beliau pada 7 Mei hari ini yang baru sahaja dikeluarkan sebentar tadi. Jadi apa komen Anda sahabat semua? Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih, hingga berjumpa lagi. Bye-bye.